Ketagihan internet adalah kecanduan tingkah laku di mana seseorang menjadi bergantung kepada penggunaan internet atau peranti dalam talian lain sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup. Ketagihan internet semakin dikenali dan diakui, terutamanya di negara-negara di mana ia menjejaskan banyak orang seperti Korea Selatan, di mana ia telah diisytiharkan sebagai masalah kesihatan negara. Kebanyakan kajian semasa mengenai subjek kecanduan internet telah dijalankan di Asia. Di sini, saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan mengenai ketagihan internet dalam golongan masyarakat. Golongan yang terjebak dengan ketagihan internet adalah lebih terarah kepada golongan belia. Golongan belia adalah mereka yang berumur belasan tahun hingga 25 tahun. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) pada 2014 juga menunjukkan terdapat 20.1 juta pengguna internet di Malaysia yang 59% daripadanya iaitu berada pada umur 30 tahun. Tambahan lagi, purata masa dihabiskan belia di alam cyber antara 3 hingga 5 jam sehari yang kebanyakannya melayari laman media sosial selain mendapatkan maklumat. Malah, Naib Pengurusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF) Tan Sri Lee Lam Teh berkata hasil kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) pada tahun lepas menunjukkan golongan belia telah terjebak dengan permasalahan era digital yang dikenali sebagai digital drug. Kajian yang dilakukan juga mendapati bahawa purata penggunaan internet rakyat Malaysia adalah selama 6 jam sehari di mana 93.1% pengguna mengakses melalui telefon pintar. Oleh yang demikian, saya berpendapat bahawa ketagihan internet ini secara umumnya merangkumi semua jenis golongan. Tetapi kita dapat melihat secara lebih teliti bahawa ketagihan internet ini adalah lebih terarah dan berfokus kepada belia. Antara kesan-kesan ketagihan internet ialah kanak-kanak zaman sekarang mungkin telah kehilangan kemahiran komunikasi mereka, terutamanya disebabkan penggunaan internet. Daripada berinteraksi dengan manusia dalam kehidupan sebenar, kanak-kanak kini lebih cenderung pada komunikasi dalam komputer. Berinteraksi dengan orang dalam talian sangatlah berbeza dengan berinteraksi dalam kehidupan sebenar. Perasaan dan juga fikiran dinyatakan dalam interaksi sosial sama sekali tidak boleh dicapai dengan komputer. Kesan yang kedua ialah mengundang masalah kesihatan. Masyarakat harus menggunakan komputer atau telefon pintar untuk mengakses internet. Penggunaan peranti pintar untuk jangka masa yang lama boleh menyumbang kepada berbagai-bagai masalah fizikal seperti sakit leher, sakit belakang dan lain-lain. Terutamanya, cahaya yang dipancarkan oleh peranti pintar boleh menyebabkan banyak masalah mata. Masyarakat yang menggunakan peranti pintar untuk jangka masa panjang melaporkan isu kesihatan mata seperti penglihatan kabur dan masalah semasa memfokus. Kesan yang ketiga ialah pekerjaan diabaikan. Masyarakat boleh menghabiskan terlalu banyak masa di internet sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka. Terdapat begitu banyak pilihan hiburan di internet yang boleh menyebabkan pekerjaan mereka terganggu dan masyarakat terlalu lega. Sebagai contoh, pelajar boleh bermain permainan talian sebelum peperiksaan, di mana mereka sepatutnya menghabiskan masa dengan belajar. Ini boleh menjejaskan prestasi akademik pelajar secara serius. Bagi mereka yang ada ketagihan ini, peranan dan perhubungan dengan individu lain dalam lingkungan hidupnya akan terjejas. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku, terdapat strategi dan langkah yang boleh dilakukan. Yang pertama, kita haruslah tetapkan objektif dan matlamat sebelum menggunakan internet.
dengan mengenal pasti tujuan-tujuan penggunaan mereka. Selain itu, tetapkan melayari laman-laman web yang tertentu dan yang perlu sahaja atau sekadar memenuhi keperluan yang dikehendaki agar tidak melebihi had dan bagi mengelakkan melayari laman yang tidak perlu. Seterusnya, kita sewajarnya menghadkan atau tetapkan jangka masa yang diperlukan ketika melayari laman cyber bagi mengelakkan pembaziran masa. Di samping itu, kita perlulah membahagikan masa yang sewajarnya antara kehidupan di dunia cyber dan kehidupan di alam nyata supaya wujud keseimbangan. Akhir sekali, kita wajarlah menjadikan ruang cyber dan internet sebagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan peranan menjadi seorang manusia yang sempurna. Kesimpulannya, internet sememangnya mempunyai kesan yang amat besar dalam kehidupan manusia. Dalam aspek kesejahteraan individu dan hubungan dengan teknologi maklumat, terdapat satu tindak balas yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Memandangkan hubungan dan kaitan yang rapat antara manusia dan teknologi maklumat ini, tidak hairanlah terdapat antara mereka yang tenggelam dalam dunia cyber di samping mereka yang menggunakan internet sebagai saluran untuk mencapai keseronokan peribadi semata-mata. Hanya mereka yang mampu mewujudkan keseimbangan antara aktiviti internet dan kehidupan sebenar sahaja yang dapat mempertingkatkan kesejahteraan dalam urusan kehidupan mereka untuk kebaikan sesama manusia.